I'm waiting for something to happen to me. This waiting comes with trials and challenges. Nothing in life is free. I wish that somehow you tell me out aloud that on that day I'll be okay. But we'll never know, 'cause that's not the way it works. Help me find my way. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Yang dihormati kepada Al-Fadhil Ustaz Zuramli selaku pengurusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara dan seluruh barisan exco-nya, seterusnya pada tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah pada hari ini dan kita mendapat kasih sayangnya, dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu ini dan kita sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita, dan seterusnya akan baikkan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syukur Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Sebelum kita mula tuan-tuan, saya minta jasa baik pada semua yang mengikuti kita untuk pertama kita like page ini, ataupun yang kedua kalau tuan-tuan tinggalkan komen untuk menambahbaikkan kami, dan seterusnya tuan share untuk kita sebar dan lebarkan dakwah ke seluruh alam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dia menjadi sesuatu yang dipanggil ilmu yang bermanfaat yang akan bersama-sama kita nanti di alam barzah dan juga menjadi saham kita nanti di akhirat, insya-Allah. Terima kasih kepada unit media Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara yang saban hari tak jemu untuk menyediakan kepada kita sajian rohani, haluan telinga kita dengan kita sama-sama mendengar tazkirah pagi yang telah disampaikan oleh semuanya adalah barisan exco Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, dan insya-Allah mungkin selepas ini kita akan menjemput ustaz ataupun pendakwah-pendakwah yang hebat yang sering keluar di Kaca TV untuk kita berkongsi ilmu, insya-Allah. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada pagi ini insya-Allah saya tertarik untuk kita bicara suatu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tahabu. Tuan-tuan mungkin terfikir, kalau yang mungkin tak belajar bahasa Arab mungkin agak pelik bunyinya, tahabu. Apa maksud tahabu ini? Tahadu bermaksud saling memberi dan bertukar hadiahlah. Kamu semua tahabu bermaksud kamu akan saling berkasih sayang. Dia sebenarnya merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tahadu, tahabu, saling memberi hadiah ataupun saling bertukar hadiahlah kamu. Tahabu, nescaya kamu akan saling berkasih sayang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pertama sekali, kalau kita rujuk perkataan tahadu, tahabu, pada perkataan tahadu, tahabu, dia asal kalimahnya ialah hada, maksudnya hada ini boleh kita terbit daripada dua perkataan. Yang pertama, hada ini ialah hidayah. Kalau kita letak hadiah, dia akan jadi hadiah. Bahasa Melayu kita hadiah itulah hadiah. Bahasa Arab sebenarnya hadiah. Jadi apa beza hidayah dengan hadiah? Kalau hadiah, kita tunggu orang beri pada kita. Kita tunggu orang beri pada kita. Itu hadiah. Jadi hari lahir kita, hari ulang tahun perkahwinan kita, ataupun hari perpisahan, persaraan, orang akan berikan kita hadiah sebagai kenang-kenangan. Tetapi daripada perkataan hidayah, rupanya hadiah ini kena tunggu sebab tunggu orang beri. Dan kita memberi pada orang, dan bila kita memberi kepada orang lain pula, orang lain menunggu hadiah daripada kita. Tapi bezanya hidayah. Hidayah ini kita tak boleh tunggu, tuan-tuan. Hidayah ini kita kena cari. Hidayah ini kita sendiri yang kena cari. Sebab itu setiap kali solat dalam Al-Fatihah kita minta ihdina, ihdina, ihdina. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, berilah petunjuk pada kami. Jadi hidayah tu kena cari. InsyaAllah. Jadi hadiah tunggu, hidayah kena cari. Saya teringat kata-kata sahabat saya lah. Tuan-tuan kenal Man Raja Lawak. Bila dia berforum, dia sebut bila dia tegur sahabat-sahabatnya ataupun dia berdakwah, dia kata hidayah tak sampai lagi, kenapa tak pakai tudung, hidayah tak sampai lagi, ataupun seru tak sampai lagi, kenapa tak aurat lagi ni, hidayah tak sampai lagi. Dia terus keluar daripada mulutnya satu perkataan yang sampai sekarang saya teringat adalah, kalau kau tunggu, itu namanya hadiah. Tapi kalau kau cari, kalau kau nak hidayah, kau kena cari. Sebab hidayah tu kena cari. Itu bezanya. Tapi dia terbit daripada perkataan yang sama sebenarnya. Dan apa yang boleh ambil kesimpulan daripada perkataan hadiah dengan hidayah ini, rupanya hidayah ini adalah hadiah daripada Allah, adalah anugerah daripada Allah SWT. Okey. Bila sebut perkataan tahadu, tahadu ada alif antara ha dengan dal. Kalau kita yang belajar bahasa Arab, tahadu, tafa'ala. Dia maksudnya saling. Satu perbuatan yang dilakukan sekurang-kurangnya mesti dua orang. So kalau hadiah, ada yang memberi dan ada yang menerima. Dan kemudian orang yang menerima membalas kembali hadiah yang telah diberikan kepada dia. Jadi ini tuntutan kepada hadis disebut tahadu, bermaksud saling bertukar hadiah lah kamu. Saling bertukar hadiah. Ataupun kita bicara hari ini ialah akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah menerima dan memberi hadiah. Menerima dan memberi hadiah. Ini kita bincang insyaAllah. Kalau kita rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yuthribu 'alaiha. Hadis riwayat Bukhari. Disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Wa yuthribu 'alaiha, Nabi membalasnya kembali. Nabi membalasnya kembali. Antara rasional ataupun antara hikmah yang kita akan dapat bila kita saling bertukar hadiah ini, yang paling besarnya yang jelas ditunjuk melalui hadis yang saya sebut di atas tadi, hadis yang disebut oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kita akan dapat tahabu, jadi saling berkasih sayang. Jadi kita bila memberi hadiah, tahabu ni, jadi saling berkasih sayanglah kamu semua. Rupanya dengan kita memberi hadiah ni, antara kesan yang kita dapat, kita akan saling berkasih sayang. Sebab itu penting sebenarnya kita bicara tentang ini untuk kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW bila para sahabatnya yang menanam apa-apa tanaman, buah-buahan sekalipun, bila keluar buah yang pertama, para sahabat akan membawakan buah yang pertama itu keluar kepada buah pertama yang keluar daripada pokok tersebut
diberikan kepada Nabi SAW. Kenapa? Apa hikmah dia? Sebenarnya tujuan sahabat memberikan hadiah daripada buah yang pertama yang keluar daripada pohon itu kerana sahabat ingin mendapat keberkatan daripada Nabi SAW. Keberkatan daripada Nabi SAW. Yang kedua, sebenarnya bila Nabi mendapat sesuatu, Nabi akan mendoakan. Nabi akan mendoakan, sahabat tersebut akan mendoakan tanaman tersebut. Sebab itu para sahabat ni suka bila buah yang pertama keluar daripada pohon pokok yang ditanam itu, dia akan bawa buah yang pertama itu bertemu dengan Nabi SAW dan diberikan kepada Nabi SAW sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Lalu Nabi bila dapat hadiah tersebut, Nabi akan mendoakan orang yang memberikan, kemudian Nabi mendoakan agar pohon ini terus subur. Itu para sahabat ni berlumba-lumba untuk memberikan hadiah kepada Nabi SAW, selain daripada untuk mengambil keberkatan daripada Nabi. Yang kedua adalah untuk mendapat doa yang ikhlas daripada Nabi SAW. Yang ketiga, yang tadilah untuk saling berkasih sayang. Saling berkasih sayang. Jadi sebenarnya antara adab ataupun akhlak yang dituntut bila kita menerima hadiah, bila kita menerima hadiah, bukan sekadar ucapan terima kasih, bukan sekadar ucapan terima kasih. Sebab terima kasih ni ucapan yang terbaik ni adalah jazakallahu khaira ataupun jazakumullahu khairan kathira mubarakan fi. Kita kena doakan macam tu dalam bahasa Arab. Jazaka maksudnya Allah, moga-moga Allah membalas kepada engkau. Khaira, kebaikan. Kathira, yang banyak. Mubarakan, yang ada keberkatan fihi padanya. Jadi kalau kita tak mampu untuk sebut jazakallahu khairan kathira, ataupun kita boleh doakan dengan bahasa yang mudah lah, bahasa kita. Bila orang berikan kepada hadiah, akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW adalah pertama, Nabi mendoakan kembali. Bukan sekadar ucapan terima kasih, tapi mendoakan kembali. Allahu Akbar, terima kasih kita kata. Itu first. Lepas tu yang kedua, doakan, mudah-mudahan Allah limpah ruahkan rezeki pada kamu, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kamu, insya-Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kamu, Allah berikan kesihatan. Doakan macam tu. Jadi orang yang memberi hadiah ni rasa insya-Allah hadiah kecil je, tapi penghargaan, suatu pengiktirafan. Jadi doa yang ikhlas, doa yang besar pula tu, walaupun hadiah yang kecil tapi doanya besar, kita akan rasa ya Allah berbunga-bunga hati kita, berbunga-bunga dan rasa terharu. Bukan saja dia menerima hadiah, tetapi dia mendoakan kembali kepada kita. Sebab itu antara akhlak bila kita dah menerima hadiah, kita doakan untuk itu, insya-Allah. Okey. Dan nampak dalam kisah ni, kalau boleh rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, tuan kalau ada kitab Syama'il Muhammadiyah boleh rujuk surat 138 antara akhlak Nabi SAW. Nabi bila dapat hadiah tersebut, Nabi tak makan seorang. Nabi berikan kepada anak kecil. Nabi dapat hadiah tu, Nabi berkongsi pula hadiah tu dengan orang lain. Macam kisahnya Samad Al-Farisi, bagaimana datang bertemu Nabi SAW, dia membawakan satu bekas kurma, satu mangkuk kurma. Lalu disebut bagi Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Muhammad, ini sedekah untuk kamu. Lalu kata Nabi SAW, minta maaf, kami tidak menerima sedekah. Sebab itu sedekah ini hanya layak kepada orang fakir dan miskin sahaja. Kadang-kadang mulut kita, bila ada lebih 10%, contohnya kita beli barang di kedai, mulut kita sebut, tak apalah yang 10% tu saya sedekah. Sedangkan orang yang kita sedekah tu tak layak terima sedekah sebab dia orang kaya. Siapa yang layak terima sedekah? Sedekah yang layak adalah orang fakir dan orang miskin. Itu Nabi SAW tidak menerima sedekah. Sebab Nabi orang kaya sebenarnya. Nabi orang kaya. Dan para sahabat pun Nabi orang kaya. Itu Nabi tidak menerima sedekah. Jadi pulanglah sama Al-Farisi dengan bekas kurma tersebut. Dan keesokan pagi datang dengan bekas kurma yang sama. Cuma lafaz dia berbeza, ya Rasulullah, ini hadiah untuk kamu. Lalu Nabi menerima hadiah tersebut dan Nabi manggil sahabat untuk menghidangkan kurma yang telah diberikan oleh Salman. Dan makanlah Nabi bersama-sama para sahabat dan termasuklah orang yang memberikan itu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Jadi nampak? Maksudnya akhlak Nabi SAW, bila Nabi menerima hadiah, pertama Nabi ucapkan terima kasih. Yang kedua, Nabi mendoakan dia. Nabi mendoakan dengan kebaikan. Yang ketiga, Nabi akan berkongsi hadiah. Nabi berkongsi hadiah tersebut dengan
dengan para sahabat, dengan para sahabat. Itu cara kita menghargai hadiah, cara kita menghargai hadiah pemberian orang kepada kita. Tertarik suatu kisah dulu. Nabi SAW ini memang terkenal. Bila diberikan apa-apa hadiah kepada Nabi SAW, Nabi akan berikan kepada orang lain. Sebagai contoh, saya nak bawa satu kisah. Muaz bin Afra, dia menyuruhku, iaitu Rubai' bin Muawiz, membawa sepiring kurma masak dan timun masih berbulu halus, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil kisar, kepada Nabi SAW, dan Nabi sangat menyukai kisar, iaitu Allahumma SWT, timun yang masih berbulu halus tadi. Di sisi Nabi SAW ada hadiah perhiasan daripada Bahrain. Nabi mengambil segenggam dan memberikan kepadaku, kata Rubai' bin Muawiz. Jadi bila diberikan Nabi SAW hadiah, Nabi membalasnya dengan, Masya Allah, kalau lihat Nabi dia hanya dibawakan dengan kurma yang kedua dan timun yang masih kecil ataupun masih muda lagi, ataupun dipanggil kisar. Dan bila Nabi dapat kurma dan timun, Nabi membalasnya dengan Nabi memberikan perhiasan daripada Bahrain. Disebut dalam riwayat bahawa yang diberikan itu adalah emas. InsyaAllah, Nabi membalas lebih hebat daripada hanya kurma dan timun, tapi Nabi membalasnya dengan emas. Sebab itu sifat Nabi SAW. Nabi akan membalas tersebut. Jadi bila kita rujuk, bila kita rujuk kisah Salman Al-Farisi tadi, Nabi akan berkongsi dengan orang lain. Suatu kisah, seorang perempuan Yahudi yang ingin menguji Nabi SAW. Dia memberikan Nabi SAW buah limau yang sangat masam. Lalu Nabi kupas limau tersebut dan Nabi makan seulas demi seulas. Setiap ulas Nabi makan, Nabi akan senyum dan memandang kepada wajah wanita Yahudi yang memberikan hadiah tersebut. Dia akan tersenyum. Makan lagi seulas, tersenyum. Para sahabat yang duduk di sekeliling Nabi SAW kata, biasanya baginda SAW ni dia akan berkongsi hadiah bila diberikan kepada mereka. Tapi aku lihat Nabi satu ulas masuk, Nabi tak pernah hulu pun kepada kami. Dan bila Nabi makan satu ulas tu, Nabi senyum. Para sahabat dia kata, biasanya kalau makanan tu sedap, buah-buah tu sedap, Nabi akan berkongsi kepada kami. Tapi kenapa Nabi dan habis ni Nabi masih lagi tak memberikan kepada para sahabat. Masih lagi tidak memberikan kepada para sahabat. Sampai habis buah limau tu dimakan oleh Nabi SAW. Dan setiap ulas Nabi makan dan Nabi senyum. Lalu para sahabat menegur Nabi SAW dengan berkata, ataupun menyapa Nabi SAW dengan berkata, Ya Rasulullah, biasanya kalau kamu makan ataupun kamu dapat hadiah, kamu akan berkongsi dengan kami, Ya Rasulullah. Tapi kenapa tak hari ini? Kami menunggu buah limau yang kami rasakan manis, sebab setiap kali kamu makan ni, kamu akan tersenyum. Kamu akan tersenyum. Dia kata, wahai sahabat, ketahuilah bahawa limau yang diberikan kepada aku itu sangat masam, terlalu masam. Aku takut kalau aku berikan kepada kamu, kamu akan memarahi orang Yahudi tersebut. Akan memarahi orang Yahudi tersebut. Dan perempuan Yahudi itu tersentak. Dia kata, Ya Rasulullah, wahai Muhammad, dia kata, aku memang datang niat untuk membuat engkau marah semua. Sebab itulah aku memberikan kepada engkau limau yang sangat masam. Tetapi rupa-rupanya tingginya akhlak kau, tingginya kesabaran kau, wahai Muhammad, kau tak marah pun, kau tak buang pun, malah kau senyum, kau menghargai aku. Akhirnya diberitakan bahawa perempuan Yahudi tersebut mengucap syahadah di hadapan Nabi SAW kerana tertarik dengan akhlak Nabi SAW. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada ini? Pertama, walaupun hadiah yang diberikan kita ni tak seberapa, kita jangan sesekali berubah ekspresi muka kita. Kita tengok, alah pensel 20 sen gitu kan, contohnya pensel 20 sen. Kalau ini banyak kat rumah, kita pun campak kat situ. Yang paling sedih tuan-tuan, kita ambil, lepas tu kita letak atas meja ni dan tertinggal. Orang yang berikan hadiah, Ya Allah, aku baru bagi Ustaz tadi, Ustaz Rushdi di pensel. Ustaz Rushdi tinggal pula, macam tak sudi je. Jadi, kalau dari sudut perbuatan pun dah boleh mengecilkan hati orang yang memberi hadiah tersebut.
Nabi SAW langsung ekspresi mukanya, raut wajahnya, tidak langsung menunjukkan Nabi ini tak suka kepada hadiah tersebut, malah Nabi bermanis muka. Itu akhlak yang kita boleh ambil, walaupun sekecil-kecil perkara. Itu pertama. Yang kedua, kenapa para sahabat tadi menunggu setiap ulas rimau tersebut? Sebab dia tahu baginda SAW bila mendapat hadiah, baginda akan berkongsi dengan orang. Baginda akan berkongsi dengan orang lain. Itu akhlak yang kita boleh ambil daripada akhlak pengajaran yang boleh ambil daripada akhlak Nabi SAW. Dan juga kalau kita rujuk satu kisah seorang sahabat Nabi namanya Dihya Al-Kalbi, yang kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, seorang lelaki yang sangat tampan, dan bila baginda SAW dipaparkan wajah Jibril AS kepadanya, dia kata wajahnya sangat mirip dengan Dihya Al-Kalbi. Dihya ni wajahnya handsome, sangat handsome, tampan. Ketika malaikat Jibril bila bertukar wajah kepada wajah manusia, biasanya dia akan berubah wajah kepada rasa mirip dengan wajah Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi pernah menghadiahkan Nabi SAW dengan kasut kulit yang berwarna hitam. Dirujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Cara Nabi menghargai hadiah pemberian Dihya Al-Kalbi ini, yang pertama, Nabi tidak bertanya pun dengan Dihya, kulit ini disamak ke tak? Kulit ini disamak ke tak? Bermaksud apa? Nabi ini sangat menjaga hati orang yang memberi hadiah. Ini akhlak Nabi SAW. Nabi sangat menjaga hati orang yang membeli hadiah. Kita, orang hadiahkan kita pensel contohnya, kan? Pen untuk kita gunakan menulis, untuk kita mengajar. Kita jangan tanya, ni pen ni beli kat kedai RM2 ke? Pen ni beli kat kedai RM2 ke? Oh, jangan tanya. Jangan tanya. Sebab itu Nabi SAW dalam masalah samak tak samak ni pun, Nabi tak tanya kepada Dihya, kulit ni samak ke tak? Sebab kalau tanya, dia akan mengecilkan. Nabi tak suka ke pemberi aku ni, kenapa dia tanya samak ke tak samak? Kita yang memberi pun alamak. Terus jadi macam terus tawar hati, ya, sebab orang yang memberikan tu banyak sangat tanya. Itu Nabi tak bertanya adakah kulit ini disamak atau tak. Jadi para ulama fiqh dia terus mengambil kesimpulan bahawa kalau tak ada kotoran, tak ada darah kulit tersebut, hukumnya sah kita gunakan, sebab tak kira yang menyamaknya itu adalah orang Islam ataupun orang Islam. Yang penting kulit itu bersih daripada kotoran, daripada najis, daripada darah. Sebab itu Nabi SAW tak bertanya pun tentang akhlak Nabi SAW. Yang kedua, diberitakan Nabi SAW memakai kasut yang diberikan oleh Dihya Al-Kalbi itu sampai rosak. Itu antara akhlak Nabi SAW adalah baginda SAW bila diberikan hadiah, Nabi akan guna sampai rosak. Bermaksud Nabi akan memanfaatkan hadiah tersebut. Nabi guna sehingga hadiah tersebut tidak boleh digunakan lagi ataupun sampai rosak. Sebab Nabi nak memberi pahala kepada orang yang memberikan hadiah tersebut. Itu tuan-tuan, kalau kita nak beri hadiah, berilah hadiah yang sifatnya long lasting. Maksudnya hadiah tu sifatnya kalau boleh bertahan lama. Satu. Yang kedua, kita berikan hadiah walaupun tak berharga tetapi sering digunakan. Supaya setiap kali digunakan, pahalanya akan mengalir kepada kita. Manfaatnya akan mengalir kepada kita. Yang sifatnya boleh disimpan dan digunakan jangka masa panjang, selagi mana dia digunakan, selagi mana dia dimanfaatkan oleh orang yang kita berikan hadiah tersebut, kita akan dapat pahala. Contohnya kasut, yang kita berikan kasut, setiap kali dia pergi kuliah, dia pergi masjid, dia pergi tempat yang baik, semua kita dapat pahala. Jam contohnya, setiap kali dia lihat masa ini, dia akan dapat pahala. Pen, setiap kali dia tulis untuk ilmu, setiap itu dapat pahala. Jadi cara kita nak memberi hadiah, kalau boleh, yang pertama sekali adalah kita berikan hadiah yang sifatnya boleh tahan lama. Jadi di sebalik itu, akhlak baginda SAW yang patut kita contohi, yang pertama adalah Nabi tak tanya pun beli kat mana, berapa harganya, kan? Nabi akan terima. Yang kedua, Nabi akan pakai sehingga rosak, sehingga tak boleh lagi digunakan. Itu akhlak kita
untuk bila kita diberikan hadiah tersebut, kita akan guna sampai rosak. Okey. Antara yang kita boleh ambil rasional akhlak ataupun hikmah pengajaran yang boleh ambil daripada akhlak Rasulullah SAW, iaitu tahabu, yang tuntutan daripada hadis tersebut, tahabu. Yang pertama, manfaatnya kita akan berkasih sayang, iaitu suami dan isteri jangan lupa saling bertukar hadiah lah. Kalau anniversary, bukan sahaja si suami yang memberikan isteri kepada memberikan hadiah kepada isterinya, tetapi terbaiknya isteri juga membalas hadiah tersebut yang diberikan kepada suaminya, kerana memperingati hari ulang tahun perkahwinan yang keberapa. Jangan yang pertama, yang kedua je. Kalau boleh sampai ulang tahun yang ke-40 pun masih lagi saling bertukar hadiah, supaya dengan bertukar hadiah tu kita akan saling berkasih sayang, Kemudian bila si isteri dapat hadiah, pertama ucap terima kasih, yang kedua doakan suami, mudah-mudahan abang murah rezeki, abang sihat, mudah-mudahan lagi handsome, masya-Allah, kan, mudah-mudahan panjang umur, kan. Jadi doakan isteri, suami pula doakan isteri. Itu antara akhlaknya. Okay. Yang kedua, kita akan mendapat pahala daripada hadiah yang kita berikan. Sebab itu tadi saranannya adalah biar hadiah itu boleh dimanfaatkan kepada perkara-perkara yang baik. Yang kedua, kalau boleh hadiah itu biarlah sifatnya bertahan lama, supaya kita dapat manfaatkan lebih panjang lagi. Jadi setiap kali kita akan dapat pahala. Yang ketiga, kita akan mendapat doa daripada orang tersebut. Yang keempat, penghargaan. Kita akan dapat penghargaan. Okey. Yang rasional dari sudut psikologi pula, kalau kita bicara tentang itu, rupanya memberi hadiah ini adalah cara kita nak berhubung. Cara kita nak memulakan perhubungan tu adalah hadiah. Kita memberikan hadiah. Sebab itu kalau kita lihat kerajaan G2G, government to government, bila ada lawatan daripada negara luar, dia akan bawa hadiah. Diberikan kepada ketua negara tersebut. Jadi dia saling bertukar hadiah. Ini adalah salah satu cara untuk memulakan perhubungan, untuk membina perhubungan. Jadi dari sudut psikologi, dia beri hadiah walaupun kepada orang kita tak kenal. Ini adalah cara untuk kita memulakan perhubungan dengan orang lain. Yang kedua, hadiah ini sebenarnya cara untuk meluahkan dan menzahirkan perasaan. Kalau kita sayang kepada seorang tersebut, kita akan berikan hadiah. Jadi ini cara kita nak meluahkan dan menzahirkan perasaan kita. Maksudnya dengan hadiah tersebut akan menzahirkan perasaan cinta kita kepada dia dan rasa penghargaan kita kepada dia. Yang ketiga, menerima hadiah dan menerima hadiah adalah menerima perasaan dan emosi. Yang tadi meluahkan dan menzahirkan perasaan. Menerima hadiah adalah kita menerima perasaan orang tersebut. Sebab itu kita kata terima kasih. Kenapa terima kasih? Sebab kasih kita diterima. Cuma kita janganlah guna perkataan tu. Kita memberikan hadiah kita pula perempuan, anak daru. Lepas tu kita panggil mak'u. Mak'u beri hadiah, kita kata terima kasih. Kita pun jawab, kasih diterima. Itu gatal bunyinya tu. Tapi sebenarnya hakikatnya perkataan terima kasih ialah terima kasih, ya. Tapi terima kasih tu maksudnya ialah kasih diterima. Sebab orang yang memberi hadiah itu dia menzahirkan dan meluahkan perasaan kasihnya dengan memberi hadiah. Dan orang yang menerima hadiah tersebut, dia adalah bukan sekadar menerima hadiah, tetapi dia menerima kasih sekali. Dia menerima kasih. Dia menerima perasaan dan emosi seseorang. Kalau emosi baik, dia terima emosi yang baik. Sebab itu, inilah antara
kebaikan sebenarnya kalau kita tahadu, insyaAllah. Jadi kesimpulannya kita ambil daripada hadis Nabi SAW, tahadu tahabu, yang jadi tajuk kita pada hari ini, saling bertukar hadiah kamu, saling memberi dan menerima hadiahlah kamu. Tahabu, saya kamu akan saling berkasih sayang, dan juga kamu akan berkasih sayang. Antara akhlak yang kita boleh rangkumkan pada hari ini adalah para sahabat yang memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Pertama adalah untuk mengambil keberkatan. Yang kedua, kerana ingin doa yang ikhlas daripada Nabi SAW. Kan? Kita bawakan kisah tentang bagaimana Nabi SAW sangat menghargai hadiah walaupun sekecil perkara. Kisah daripada Muaz bin Afra yang menyuruhku, kata Rubai' bin Muawiz, memberikan Nabi SAW kurma dan timun. Lalu Nabi membalasnya dengan hadiah yang sangat besar. Iaitu kalau kita diberikan hadiah, kita balas dengan hadiah yang kalau boleh lebih besar. Macam tu juga dengan ucapan salam kan. Ada orang sebut Assalamualaikum, kita jangan jawab Waalaikumsalam. Itu sama je nilainya. Kita dituntut untuk jawab lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ataupun yang lebih terbaik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kena contoh insyaAllah. Itu akhlak Islam. Seterusnya, Nabi ni akan menghargai hadiah yang sekecil-kecil perkara dapat timun tadi kan. Dan hadis yang seterusnya kita kisahkan Dihya Al-Kalbi memberikan hadiah kasut kepada Nabi SAW. Pertama, Nabi tidak tanya jika kasut ini disamak atau tidak. Jangan tanya kalau orang beri kita hadiah, beli kat mana, berapa harganya. Yang kedua, Nabi SAW akan memakai sehingga rusak. Jadi bila kita diberikan hadiah, manfaatkan. Kalau kita contoh diberikan hadiah jam, kita banyak jam. Jangan kita pakai jam yang kita beli. Kita pakai jam orang hadiahkan kepada kita. Kita pakai jam yang orang hadiahkan kepada kita. Supaya orang yang memberikan tu dapat pahala dari sudut jam yang diberikan kepada kita tu hadiah. Jam kita tak apalah nanti. Bila dah rosak jam yang hadiah ni, barulah kita pakai balik jam kita ataupun tukar-tukar. Kita lebihkan pakai jam yang diberikan hadiah daripada orang lain. Jadi itu antara akhlak Nabi SAW yang boleh kita kongsikan, yang boleh kita amalkan insyaAllah. InsyaAllah saling tukar hadiah lah. Jadi kita mudah-mudahan kita insyaAllah akan berkasih sayang. Cukup sekarang itu tuan-tuan, tapi sebelum akhirnya saya sekali lagi menyeru kepada sahabat-sahabat pendengar untuk pertama like page di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Yang kedua, kita tinggalkan komen cadangan yang membina. Yang ketiga adalah kita share video ini untuk disebarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita juga dapat manfaatnya. Yang keempat iaitu kami memerlukan dana yang agak besar untuk turun ke lapangan berdakwah. Jadi tuan-tuan boleh salurkan sumbangan kepada akaun RHB Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara yang tertera di bawah ini insyaAllah. Mudah-mudahan dengan infak tuan-tuan itu akan melebar luaskan lagi dakwah ke seluruh pelosok bumi ini. Dan insyaAllah semua akan dapat manfaat daripada sumbangan tuan-tuan. Jadi cukup sekadar itu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan ilmu saya. Kita jumpa di IKIM sebentar lagi sebab saya akan bertolak ke IKIM untuk siaran mingguan saya Rasional Sunnah Nabi SAW jam 10 pagi nanti. Jadi kita sambung di IKIM insyaAllah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me right from wrong, give me light, make me strong. I know the road is long, make me strong. Sometimes it just gets too much, I feel that I've lost touch. I know the road is long, make me strong. My Lord, show me right from wrong. Give me life, make me strong. I know the road is long, make me strong. Sometimes it just gets too